So nak kerja, saya dah masuk kerja dalam Wow Animation. So okay, dah baru saya, tapi baru lagi dalam 3 minggu macam tu dah ni tapi as a kerja kat Wow Animation as a concept artist mostly environment concept artist. Okay, so nak cerita pasal pengalaman 3 minggu maybe tak begitu strong lagi, tapi okay, as a ni tapi dah start project lah maksudnya dia, and then first impression tu agak datang office tu agak ni agak tak ramai orang, so agak macam sendu sikit lah. Sebab most of them ni work from home and okay. So so itu lah first impression je lah masuk tapi as kalau nak cerita pasal okay workload okay. Workload tu first week dia tak akan bagi macam work on project lah maksudnya. Dia akan bagi kita training, practice, and then dari situlah okay, bila dah seminggu tu kita produce practice, and then next tu dia akan briefing workload. So tapi most of my job even concept artist, tapi saya tak terlibat dengan character design. Semua saya hanya macam lebih kepada environment and prop design. So cerita saya sekarang ni pun dah macam dah ada terlibat dah dengan projek yang akan datang. So agak confidential, so tak boleh nak cerita sangat pasal projek baru tu. Tapi sangkut sikit kot. Raimi, are you there? Hello? Okay, dengar balik. Hello? Yep. Dia kadang-kadang internet ni tak stabil sangat. Okay, apa tadi? Ni kan, as a BG artist environment artist Kalau siapa sini yang macam ramai tak yang ni? Semua sini animation lah. So, yes. Ini awak punya junior Ace tau. PMK. Ace yang bukan sebelum ni sebelum lagi ke apa? Oi, ini dah jauh gap dengan awak dah. Dia C19. Jauh lagi lah. Awak C berapa dulu? Yalah kan. C15. Okey, jauh. Jauh kan. Okay kalau nak cerita pasal experience, nak bagi tahu lah sikit pasal ni bila kerja tu make sure banyak tanya ni lead concept artist lah. Kalau as a concept artist ini bercakap dalam scope concept art so of course dia nak cerita lah sikit pasal workflow as a concept artist, apa peranan kita. Okay, peranan kita dalam konsep art tu, kita ni adalah satu tim yang lebih kepada idea. So bila
script tu dah ada. As a concept artist, kita akan baca script, kita akan understand setiap script tu dialog as or sebagai action, and then kita ni macam visualizer lah. Kita akan visualize script tu. Okay, contoh macam saya buat projek Agent Ali. Okay, Agent Ali berjalan ke ruang tamu. Okay, contoh. So as itu dialog, as a concept artist kita akan visual benda tu. And then macam bilik ruang tamu macam mana, dia dari mana. So kita kena plan out idea tu. Okay, so Ali bergerak daripada ke mana, so apa purpose dia. So as a mostly macam environment artist, kita lah yang akan tentukan layout rumah ruang tamu tu macam mana. So itu as a environment lah. As a character, maybe description dia lain sikit lah. Tapi sebab saya masuk so segala macam character dah ada and certain environment dah ada, so saya tak perlu nak fikir banyak lah, and then just develop daripada situ je lah. So itu lah as a concept environment lah. And jangan lupa design props is important juga dalam environment ni. So itu je lah macam idea. And then make sure lah, and as a kalau nak jadi environment artist, ada tips dia. Okay, apa yang perlu buat adalah strongkan fundamental. Okay, macam fundamental tu, design dia fundamental lah. So sebab tu dia akan bagi praktis. Dia nak tahu kita ni strong shape, form. Itu penting, perspektif, yes. So as siapa nak jadi contoh ni tips untuk environment ni lah. Better strongkan lah shape, form, perspektif, sebab benda tu peranan lah penting untuk environment lah. So apa lagi? Ada soalan lagi tak? Simple je lah. Apa experience lah? Nak tanya. Okay, sekejap. Ya? Hello? Fatin nak tanya? Silakan. Tak apa, kalau Cik Rami nak teruskan dulu, tak apa. Okay. Nak tanya dulu, tak apa. Saja. Nak tanya. Tadi ada kata pasal macam kita visualize untuk konsep artis, dia visualizekan skrip tu kan? Jadi, Yes. untuk memvisualizekan skrip tu, dia kena buat storyboard, ataupun storyboard tu ada storyboard artis yang buat. Dia akan jadi dua benda ni yang dalam industri cast mana-mana kan. Sama ada konsep artis yang visualize dulu ataupun storyboard akan tentukan. Bila storyboard contoh dia akan lukis certain part, kita as a konsep artis akan follow lah dia punya perjalanan storyboard tu. Dia kalau ikutkan workflow sebenar, konsep artis dulu yang kena visualize semua benda tu, baru storyboard. Tapi maybe certain storyboard artist, maybe dia nak faster workflow tu, dia akan buat storyboard dulu. Tapi and then baru kita macam bila storyboard dah ada, kita just as a concept artist, kita tengok benda tu, okay, kita bagi detailkan lagi storyboard tu.
apa macam konsep artis dulu yang kena visual benda tu. Barulah apa storyboard boleh ni jalankan ni story dia. So ada lagi? Okay, kalau ada soalan inilah masanya. Contohnya soalan macam mana Rahimi boleh dapat diterima masuk dekat okay. Itu antara soalan-soalan yang sebenarnya korang patut tahu. Okay. Boleh ni tak? Saya nak stream boleh kan? Boleh kan stream? Okay, ya. First, sekejap saya buka saya punya portfolio. Okay, cerita dia, make sure portfolio tu interesting. Ya, itu main peranan lah. Okay, macam ni tunjuk. So, sebab kita kena dia, contoh kalau nak character design, environment artist lah something kan. Make sure portfolio kita interesting kat situ. Sebab kita buat portfolio untuk target minat kita punya future ni apa ni? Kita punya yang akan ambil employer kita, yes. Employer kita, okay, ya. Saya tunjuk. Share. Ada kelas stream tak? Okay, nampak? Okay, so macam saya adalah outstation. Okay. Macam saya, kenapa saya diambil as a environment artist adalah sebab most of my work doing environment. So satu benda nak bagi tahu, make sure work kita berkualiti. Kalau work kita tak berkualiti, orang takkan, employer takkan ni tertarik dengan kita punya ni, kita punya kerja. Contoh macam okay. Masa interview hari tu kan, most of dia orang prefer satu job yang satu work ni lantern ni design. So ada sekalian ni cakap agak lambat sikit load ni. Okay. So make sure macam as a concept artist kita ada clear idea. Bila kita ada clear idea, kita boleh buat something macam ni. Okay. Ini boleh kata paling complicated scene lah, paling pernah buat lah. Tapi biasa ni, ini sebab agak ambil dalam hampir sebulan juga. Sebab totally berbaloi. Yes, sebab first, kenapa? Sebab saya gunakan teknik 3D. Macam semua ni model sendiri. Dia take time kat situ lah. Sebab kita tak ada library lah. Kita tak ada asset. So kena buat dulu. Ini proses. Make sure ada proses sebab kita boleh explain ke employer kita tu. So dia akan tahu, oh budak ni tahu nak buat macam mana. Okay. Make sure kita punya portfolio ni strong lah. Faham tak? Okay, jelas lah. Macam as a concept artist memang portfolio is important lah. Effort tu. So asalnya satu ni kena step up sikit lah game kita macam quality tu kena jaga quality.
baru dia orang akan interested kat ni, kat kita. So apa lagi? Okay, cerita itulah sebab salah satu sebab saya dapat dia wow innovation lah. Dia orang interested. Kalau dia orang interested, baguslah. So peluang kita tu tinggi lah. So recommendation lah untuk ni ya. First kali ni better ni apa? Banyaklah praktis. Strongkan fundamental. Sebab agak susah. Bukanlah, still boleh belajar even kita tak strong kan. Still boleh belajar. Sebab dalam wow animation pun dia akan konsep artis leader tu dia akan teach kita lah. So apa yang important ni jangan malu bertanya lah. So kita bagi work kita kat dia. Tersangkut sikit ke? Ya Rahimi, tersangkut sikit lah tu. Maybe boleh stop apa? Presenting. Okay, supaya dia tak sangkut. Okay. Dia kat sini dia internet kadang-kadang ni dia ada tak ada. Walaupun duduk dekat Cyberjaya. Sebab maybe bilik saya jauh daripada wifi. Okay, terima kasih Cik Rahimi. Kita pun nak masuk kepada slide kelas kita. Cuma apa yang saya nak kongsikan dengan senior korang ni kan, Rahimi ni daripada dia macam you guys, tahun 2 baru masuk elektif animasi, dan daripada awal-awal tugasan dia saya dah nampak dia punya talent dekat background. Masa tu dia buat background padang pasir kalau tak silap. Ada gurun sikit, ada kawasan tanduk, saya dah terkejut dah. Ish, ini memang level atas lagi dia daripada average, dia punya dah atas sikit dah. Tu belum lagi dia masuk, dia buat karakter Lieutenant Adnan. Saya rasa saya ada bagi assignment Lieutenant Adnan tu untuk dekat korang tengok kan dalam Google Classroom. Ya. Kalau cik nak source baru pun ada tak karakter design? Boleh je kalau bagi nanti. Okay, any last word Rahimi untuk ni sebelum kami nak start kelas? Okay, so good luck lah untuk yang for your future endeavor. Try lah wow innovation. And perbanyakkanlah practice. Kalau tak practice tak ni skill ni tak naik. So itu good luck. Okay, terima kasih abang senior. Saya bangga dengan Rahimi ni. Terima kasih. Ni jasa-jasa check up juga ni. Terima kasih check up. Tak aja. Kalau saya punya personal skill, background adalah benda yang saya paling tak pandai sekali. Saya tak ada kesabaran untuk buat background. Saya punya kesabaran lebih pada animation dia. Iyalah, dia setiap orang ni Okay. Ada kelas. Rahimi kalau nak stay boleh, nak layan kelas sama dengan diorang. Kalau nak live pun boleh jugalah, terpulang. Okay, tapi saya tutup mic. Okay, boleh. Okay, alright. So kita start kelas ya. So this is our slide for this week. Kita akan masuk topik background layout. Okay, dekat background layout dekat sini kita akan, tapi kita ada selit-selit juga masuk topik yang lain. Okay.
Full screen. Okay, kita nak mula ni ya. Wake up, jangan mengantuk lagi. So untuk minggu ni kita masuk kepada background layout dan juga saya selit related punya topik yang untuk support kepada background layout ni. Background layout ni adalah ini adalah definisi dia ya. A background layout is a line drawing of the background for a scene. Maknanya dia background dalam bentuk garisan sahaja dan hitam putih. Dia bukan background yang dah siap painted punya dengan warna yang mana kita biasa nampak dekat screen masa kita tengok kartun, tengok 2D animation ke 3D animation. That one is already color, already masuk shader dan dah render. Macam 2D, if you guys tengok anime tu, yang itu dah siap warna dah. Yang saya sebut ni yang belum ada warna. Layout are drawn from storyboard which define the action and perspective in the scene. Storyboard korang faham kan? Maknanya daripada skrip tu dapat ke storyboard, dia terjemahkan tulisan itu menjadi visual. So pelajar pula. Storyboard artist lukis ikut pose apa yang bersesuaian. Pose pegang cawan ke, pose nak melompat atas motor ke, pose tengah berenang ke, itu dia dah terjemahkan kepada bentuk visual. Dan untuk background layout ni dia masukkan dia punya perspektif daripada latar belakang dia. Ni contoh dekat bawah flow dia, storyboard artist dia lukis rough background. Sebab bukan kerja dia nak lukis background cantik-cantik, tu bukan kerja dia. Dia punya kerja dia lukis pose 1, pose 2 sebagai rujukan kepada next process, iaitu animasi. Now background layout artist, ini kerja dia yang nak buatkan, nak defining, nak mendetailkan, memperincikan dia punya perspektif, dia punya depth untuk background dengan props and everything. Dan lepas tu sampai ke background painter yang mana masukkan warna dan untuk complete dia punya visual. So far okay? Ada soalan so far? Okay, so okay. Right. Tak tahu kalau macam rasa nak terus discuss, terus beritahu. Okay. Next, ini flow dia tau. Flow daripada nombor 1. Supaya korang faham ya. Dekat sini apa benda skrip dah ada ni, saya ambil contoh je ni. Spider-Man, ini yang Spider-Ham tu. Korang ingat kan Spider-Man Into the Spider-Verse tu? Dah tengok tak cerita tu? Yang ada banyak-banyak Spider-Man. Nah, Okay, right. So skrip ni dia bagi kat sini ada all of them, ada Gwen, everyone, Gwen lagi sekali, bla 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 bla, dia ada detail di sini. So dalam masa yang sama macam tadi Rahimi cakap, sepatutnya flow dia lepas habis skrip, konsep artis akan buat dia punya konsep dahulu secara visual aid, maknanya bahan bantu visual, lepas tu masuk ke storyboard. Tetapi dalam contoh ni saya skip lah pasal yang ini ada 4 panel. Kalau nak letak 5 dia kecil sangat. Maknanya sebelum tu ada konsep artis and then masuk ke storyboard. Dia dah terjemahkan, ni contoh je tau, saya bukan gambar yang sebenar. Dia dah terjemahkan daripada tulisan menjadi pose, camera angle tertentu dia dah decide. Maknanya storyboard artis dah decide camera angle mana nak pakai. Perspektif background, if you nampak dekat sini, dia nampak macam top view sedikit dan background tu nampak dinding bangunan kan, awak nampak. So dia tak lukis secara detail, janji faham, cukup. And then ini kerja background layout artis, dia yang detailkan semua benda yang awak nampak pada skrin. Ya, saya zoom sikit supaya korang nampak lebih jelas. Okey, walaupun dekat sini hitam putih, ada faham tak perbezaan antara gambar ni? Mana depan, mana belakang? faham, nampak. Nampak kan? Okey, belah depan ini ialah pipe ni yang tergantung ni. And then ini depan sekali ni kita panggil sebagai overlay layer, OL, ataupun FG, foreground. Ini foreground, and then yang depan ni ini adalah middle ground, dan belakang sini ada
apa namanya? Ada serombong air mengalir dan ada rumah kat belakang ni, kita panggil sebagai background. So dia ada BG, MG, FG ataupun OL. Tak apa, itu besok nanti kita akan masuk topik itu, kita akan buat sama-sama. Dan ni contoh yang dah berwarna So dia ada satu background full yang dah siap warna. However dia ada layer supaya korang boleh faham apakah itu layer. Yang dekat sini dia main middle ground, MG. Okay, ini adalah MG sebab sometimes your character dia nak berlari, dia menyorok di balik dinding ni. So dinding ni kena buat separated. Sama ada kalau 2D lah. Kalau 3D macam Rahimi buat tadi, dia dah memang seketul bangunan banyak-banyak tu dia dah settle lah. Untuk 2D awak kena asingkan layers. Atau macam tiba-tiba ada kambing biri-biri daripada belakang sini lari nak masuk ke dalam sampan. So kena ada separate layers. Jelas Jelas. Okay, now saya patah balik kepada siapa yang tak jelas dengan fasa sekarang kita berada kat mana. Sekarang kita berada di pre-production team. Basically untuk semesta ni, subjek ini, reka bentuk, konsep dan karakter ni, kita berada di sini. Okay. Dan dalam production team, dia ada 3 main department lah. Dia satu department besar dan dia ada 3 tim kecil. Tim literary itu tim penulisan. Yang ada sini writers, researcher. Kalau dalam WoW punya tim, writer ni termasuk sekali bos dia dan beberapa writers. Betul tak Remy? Usama kat sini. Ada lagi Remy? Ada, okey, tak apa. Next, ini tim art. Inilah tim yang nak buat konsep artis, storyboard artis, background artis, BG layout artis dan BG painter. Sometimes ada setengah studio, background layout dengan background painter ni orang yang sama. Ada setengah bila dah tim yang besar ada background artis dengan background painter ni orang yang berasingan. Okay? Maknanya ini dia lukis hitam putih je macam tadi. Ini buat storyboard saja. Usually kita dah asing-asingkan kerja. Okay. Dan tim yang next ialah tim audio untuk record VO, buat sound effect, buat Foley. Ini tak masuk dalam semesta ni. At least untuk kita punya tugasan, you guys akan buat ni sikit dan lebihkan pada ini. Okay. Boleh saya proceed? Boleh sir, boleh. Right. Kita masuk kepada konsep art. Apakah itu konsep art? Ini adalah stage yang artistik. Maknanya artistic stage where konsep artis dia akan explore tau. Dia akan eksperimen dengan dia punya visual, dia punya colours, dia punya mood, character design. Macam mana tadi portfolio Rahimi dekat art station tadi, dia ada explore dia punya visual dan dia ada explore dia punya color untuk dapatkan mood dia. And then bila buat character design tu, dia bermain pula dengan shading, dia main dengan lighting supaya mood dia macam mana. Kalau lighting warna merah, mood dia macam mana. Not expression, okay, expression tu memainkan peranan. But then, color juga memainkan peranan. Okay. So, konsep art punya stage ni could start together dengan script. Script dah jalan, at least dah tahu jalan cerita roughly, so dia boleh jalan dulu. Ataupun nak selamat tunggu script approve baru dia jalan. Tak kisah mana-mana. Ada setengah even konsep art jalan dulu baru script. Sebab konsep art ni dia bagi sedikit lah, dia tak bagi complete semua. Dia bagi sedikit visual supaya writer dapat idea macam mana nak untuk jalan cerita tu. To provide visual aid for better understanding. Okay. Now ini adalah character design ideation. Siapa kenal dengan karakter ni? Up sir. Up. Kenal. Alright. Siapa nama dia? Tak ingat? Tak ingat. Ingat. Tak ingat. Okay, nama dia, this guy nama dia Mr. Fredrickson. Okay. Dan ini adalah yang dah almost dah nak final dah ni.
Kalau yang daripada awal-awal punya ideation lagi, dia punya design tu lagi pelbagai. Kalau awak tengok buku konsep Wreck-It Ralph yang nombor 1, bukan yang nombor 2, yang nombor 1. Ralph waktu tu dia orang struggle nak decide macam mana yang sekarang besar, tangan besar, rambut pacak warna merah tu kan. Sebelum ada tu dia punya konsep beratus-ratus design. Ada yang dia orang gabung ape dengan singa, ada gorilla punya version, ada yang rupa monster, ada yang rupa Tarzan, ada yang macam-macam version dia orang buat tak okey, buat tak okey. Konsep artis punya kerja macam Rahimi dia weightage dia dekat background. Mungkin juga ada yang dalam team dia yang fokus kepada character design. Dia propose design tak okey, propose banyak kali. Okey. Ini ideation yang dah nak settle lah. Ni waktu dia muda. Yang di 1957. And then 67, 77, 87. Okey, ni konon-konon dia punya fasa umur dia ni lah. Cara berpakaian dia pun dah mula berubah. Now, ini adalah color mood punya exploration. Okay. Konsep art ni, dia tak semestinya masuk ke dalam final animation tu pun. Dia just bagi macam mana mood dia, warna dia. Ni cerita apa? Siapa tahu? Monster in University. Monster University, betul. Okay. So dia nak nampakkan mood berada di universiti, warna yang bright. Sebab kita nak nampakkan mood universiti tu tempat yang seronok untuk belajar, ceria dan penuh ada inspirasi. So warna-warna yang digunakan pun warna-warna yang terang, warna yang clear. Dan ini adalah tim dia lah nak menunjukkan dia punya size comparison, perbezaan ketinggian ya, dan juga watak-watak masing-masing. Okay, next. Ini color mood exploration. Cerita apa pula ni? Siapa boleh teka cerita apa? Tak tahu. Dalam cerita ni tak ada manusia langsung. Cars je. Yes, cerita Cars. Okay, ni dia nak punya mood dua kereta sedang berdating dekat jambatan dan dia punya nampak macam romantik sikit dan long shot, romantik. Lepas tu warna dia pun agak macam soft pastel. Okay, itu dia punya ni lah color exploration. Mungkin shot ni tak masuk pun dalam storyboard, tak masuk dalam animation pun. Tapi dia just nak menunjukkan mood dia. Okay. Alright, ini cerita yang belum keluar lagi. Tapi diorang dah start promotion. Siapa ada dengar nama cerita ni? Luca. L-U-C-A. Disney kan sir? Yes, Disney Pixar. Sekali lah diorang. It's a story about two sea monster yang nak enjoy dekat summer vacation. Okay, itu dia punya sinopsis, logline dia. Logline ni satu, tolong catat ya, logline. Logline adalah satu penyataan pendek yang menceritakan serba ringkas pasal that story. It's a story about two teenage sea monster. Tengok dah lah, remaja sea monster yang nak enjoy summer vacation dengan orang. So diorang naik ke darat, bila naik ke darat, diorang punya sirip, diorang punya ekor, diorang punya sisik semua hilang. Dan diorang tiba-tiba tumbuh kaki. Dan diorang enjoy untuk berada di atas permukaan bumi, dengan nak makan aiskrim, nak lepak, nak santai-santai, tengok burung, tapi diorang tak boleh kena air. Kalau kena air, diorang punya sisik dan juga sirip dia akan keluar balik. You guys boleh tengok dia punya trailer dekat YouTube lah. Okay, sangat menarik. Dan dekat konsep ni, dia juga menyatakan lokasi tau. Okay, Luca ni, dia punya location dia macam dekat belah-belah Amerika Latin sana tau. Dan you guys boleh nampak daripada background, daripada bangunan, corak pakaian, everything boleh menggambarkan tempat tersebut. Okay. Ini adalah example of background layout. Tapi sebelum tu, ini soalan dulu pasal konsep art.
Fatin ada soalan? Setakat ni tak ada. Tak ada. Okey, Tiger mana Tiger? Nama korang jugalah aku sebut. Sir. Ada soalan? Tak ada, sir. Tak ada. Kishan. Nama-nama yang dah hafal memang kena. Kishan tak ada. Tak ada soalan dah. Tadi macam ramai dah kurang sikit, tak apa. Zainal? Saya saya. Okay. So far okay? Okay, Okay. sir. Right. Okay, yang ini adalah untuk background layout which is apa yang you guys akan buat untuk besok tutorial. So you guys boleh start cari reference, cari idea dahulu. Okay, next. Ini tadi saya dah mention ya. Ini dia punya link blogspot. This guy dia ada buat untuk background. Ini adalah Futurama. Futurama punya background. Dia adalah background artist. So dia share dia punya work. Ini yang saya kata tadi OL. Sebab karakter mungkin nak lalu daripada belakang dinding ni jalan sampai sini kan. Sebab tu kena separate. Atau mungkin karakter tu daripada atas ni nak terbang ataupun dari atas turun ke bawah. Dia kena berada behind this apa nama ni? Sewer ke? Ini adalah pipe lah. Yalah pipe tu lah. Behind the pipe. Now, contoh daripada Futurama lagi. This chair berada di depan. Nampak tak dia bermain dengan perspektif kat sini. Okay, dia ambil macam 3/4 punya view. Dan yang ini bila kita draw mula-mula, usually background layout artist dia akan buat separated already. Asingkan siap-siap. So kalau rasa kerusi nak pindah ke sini sikit pun tak apa, nak bawa ke belakang sikit pun tak apa. Sebab dia dah asingkan. Okay, ni just another example background layout yang mana all the props design semua dah masukkan macam Rahimi kata tadi lah, selain daripada background masuk sekali dengan props. Nampak tak props apa yang ada? Semua benda ada. Semua benda yang bersepah ni lah. Kalau ada anak 3-4 ni macam ni lah, rumah saya macam ni lah. Bersepah mainan. Okay, dan let's say macam mana nak tentukan yang mana satu props dan mana satu asset yang tidak jadi props. Bagi contoh ya, budak tu dia bermain dengan apa nama benda ni? Trampolin dan sepak bola. So, benda yang sepatutnya jadi props dalam ni hanyalah trampolin dan juga bola dan gol sahaja. Sebab yang ini nak kena gerak. Kan? Sebab dia lompat-lompat, benda ni nak kena goyang. Bila sepak bola, bola nak kena langgar tiang gol, jaring nak kena bergerak. So ini kalau dia tak ada interact dengan karakter, biar je dalam satu lukisan je. Maknanya tak perlu nak asingkan. Kita asingkan mana yang ada interact dengan karakter. Wayan ni kalau karakter tak pegang, tak payah, biar je kat situ. Faham ya? Ni another example. Yes. Saya nak tanya sir, Boleh. kalau banyak prop ni Aha. macam berguna tak? Ataupun kalau kita nak minimalis, boleh ke? Macam nak minimize tu maksudnya apa? Tak payah buat ke apa? Macam dia tak banyak sangat benda-benda macam ni lah prop. Okay. Props yang ada ni, let's say kalau banyak, dia ada purpose. Apa teori? Kalau saya dah lupa teori ni digunakan untuk pementasan teater. Nanti kalau saya ingat saya beritahu kemudian. So dia kata dalam teori tu, kalau benda tu tak ada purpose, jangan letak dalam apa pementasan teater tu. Oh dia punya ayat ialah kalau senapang tu tak ada guna dekat background tu, karakter tak pakai, so tak payah letak. Maknanya tak ada related cerita tu kenapa ada senapang, atau cerita tu tak ada kaitan dengan pemburu ke apa, tak payah letak. So in this situation, kalau ini adalah nak cerita rumah satu keluarga anak ramai dan mainan bersepah semua, so this is represent purpose already dah.
dengan mainan yang bersepah walaupun tidak interact dengan karakter. Kalau dia ada interact dengan karakter, kita kena bawa keluar, asing. Kalau tak, biar je satu flat dengan background yang background layout, background painting tu. Okay? Yang tak ada kaitan, contohnya kalau dekat sini-sini tiba-tiba ada satu meja study, yang itu mungkin tak ada kaitan lah, ataupun ada dapur kat sini. Yang itu baru kita boleh take out. Okay, boleh Okay, boleh sir, boleh. Alright. Now another example background layout dekat sini. See, sebelum tu mungkin bila storyboard artis lukis dia letak karakter. Baik, yang ini dia lukis cincai je sebab bukan kerja dia nak lukis secara detail pun. Asalkan dapat perspektif, kita faham bila storyboard lukis low angle macam ni maknanya kamera sama level dengan bawah, at least sama level dengan karakter dan kita nampak bangunan ni tinggi. Okay, dan itulah kerja background layout artis untuk detailkan lagi. Ini adalah contoh background layout artis punya kerja dan lepas diwarnakan. Dia siap letak karakter lagi. Okay, and if you see here, ada benda yang statik, ada benda yang bergerak, dia letak asing. Ini contoh ni malam lah, malam sama malam. Air ni, pasal air nak kena animate, so dia nanti animator akan buang semua corak-corak air ni, lepas tu dia buat ripple yang baru. Okay, ada donkey dekat sini, ataupun kuda lah, dan ini adalah dia punya traveller tu kan, dan juga api, benda yang bergerak, benda yang perlu animated memang tak masuk dalam ni. Tapi dia cukup provide ini untuk sekadar positioning, staging karakter. Okay. Next, ini adalah background yang dah warna painting. Okay, bergantung kepada style masing-masing, nak color yang vibrant ke, color yang nampak lebih dark and gritty ke, atau yang lebih bermain dengan emosi, happiness, atau main dengan mood, anger. So warna-warna ni boleh explore dia punya color palette dia tau. Okay. This one, compare dengan this one. Ni ada tiang ni, tiang sebagai OL foreground ataupun FG ataupun OL, overlay layer. Okay, ini contoh apa nama ceritanya? Saya dah lupa dah. So ini background belakang, ada yang belah depan. Ini contoh ni. Ini rumput bush kat depan ni sebagai OL. Yang tengah ni sebagai middle ground dengan pokok-pokok sekali. Ini ada bush kat belakang sebagai background. Ini belakang lagi ada lagi background. Biji 1, biji 2. Supaya kita boleh bezakan. Okay, ini tema dia dah lain sikit, bermain dengan warna dan juga simplify punya style. Dan ini kembali kepada yang tadi, yang mula-mula punya style tadi. Okay, what is master background? Master background ni adalah satu background yang diguna pakai over and over again for the whole series, ataupun maknanya kita guna banyak kali. Contoh dia living room, bedroom, classroom, headquarters. Saya nak bagi korang faham ya. Salah satu master background yang kita boleh terbayang on the spot sekarang juga adalah bilik tidur Nobita. Cuba korang bayangkan sekarang macam mana. Sepah. Sepah. Lagi? Meja belajar. Ada meja belajar. Alright, lagi? Ada almari yang Almari tidur, tempat Doraemon tidur tu kan? Doraemon. Lagi apa lagi ada dekat situ? Satu, sebelah kanan kita ada almari, sebelah tengah-tengah tu bilik meja study dia, sebelah kiri ada apa? Rak buku. Rak buku. Lantai tu pula macam mana?
tika tatami ke apa benda nama kan, dan depan tu ada tingkap. So kita sangat familiar dengan that angle, mana kalau kita buka pintu, kita jadi Mak Nobita. Nobita! Macam tu kan. Mama tak puas hati, kenapa markah kosong lagi? Bengamnya kamu ni. La ilaha illallah. Macam tu kan. So mana kita boleh bayang kat mana belah dinding dia, kat mana belah lantai, kat mana belah everything. Sebab itu adalah master shot, master background. Okay? Master background yang lain. Saya nak bagi contoh cerita Shinchan. Di manakah master background dia? Ruang tamu. Ruang tamu kan, tempat meja yang mak bapak dia, mama dengan papa melunjur kaki dan then tutup dengan kain toto tu kan. Benda tu, dan itulah tempat makan, tempat anak beranak bergaduh apa semua kat situ lah. Tempat dia tengok TV, cerita action Kamen. Okay, itu adalah dia punya master background. Dan sangat penting, itu adalah tempat main karakter berkumpul. Cerita apa? Korang tengok Powerpuff Girl? Tengok. Di mana dia punya master background? Tak sure. Powerpuff Girl saya tak tengok sangat. Tapi sepatutnya berada diorang punya headquarters ataupun lab. Master background untuk Teen Titan. Siapa tengok Teen Titan? Tengok. Tengok Teen Titan kan. Diorang menggunakan diorang punya headquarters yang dah jadi macam living room diorang tu. Dia ada tempat-tempat lepak, ada tempat makan. That is dia punya inilah master background. Dan dia tak semestinya ada satu je, dia mungkin ada beberapa yang kita familiar kan. Okay, dalam angle tertentu lah. Okay, so itu dia master background. Living room, bedroom. Okay, next. Establishing shot. Okay, ini sepatutnya masuk topik lain tapi boleh masuk dekat sini sebab dia melibatkan dengan background. Establishing shot ni adalah long shot of a background. Maknanya pandangan jauh sana. Kita boleh nampak dari depan. Contoh establishing shot ialah ini boleh jadi satu establishing shot. Sebab kita nampak pagar, rumah jauh kat belakang dan ini macam kalau tadi cerita babak sebelum tu tadi cerita kat sekolah and then babak ni muncul dahulu. So purpose dia kita nak sebelum masuk ke tempat baru kita nak establish okay, sekarang scene dah berpindah ke kawasan rumah. Maknanya dia tak terus melompat ke dapur rumah lah. Usually dia show scenery ataupun building ataupun outside of a specific place. Okay? It could help establishing new sequence, new place atau new mood for the story. Sebagai contoh, cerita Shinchan ya. Shinchan dah pergi sekolah. Mama dia tengah mengomel, merungut kat rumah. Shinchan bersepahnya rumah. Mama penat nak mengemas ni. Kemudian Himawari pula buat kacau apa semua tu. So mama dia stres dengan rambut-rambut dia gerbang macam tu kan. And then establishing shot. Next, kita nampak sekolah dari jauh. And then ataupun nampak dia punya bas sekolah budak-budak tengah main. Then close up kepada next scene baru nampak Shinchan. So kita ada rasa benda tu switching kepada new place daripada rumah kepada sekolah. Itulah fungsi establishing shot. Jelas Jelas. Orang tengok lepas ni korang tengok kat mana establishing shot. Macam kalau tak layan. Aku dah jumpa dah establishing shot. So, tolong discover kat mana korang punya establishing shot. Kalau nak share dalam grup lagi bagus. So ini adalah last slide. Okay. Besok kita akan practice masing-masing boleh prepare. Korang maknanya besok tu jangan baru start nak fikir. Besok tu dah tahu apa nak buat. Okay. Sebagai contoh, ini lokasi di hutan. Ini lokasi di istana. Okay, macam istana Parsi ke apa, berkain-kain macam ni kan. Ini something macam magical punya house.
Yang ini sort of macam padang pasir, padang pasir. Ini lebih kepada macam tepi hutan. Ini tepi laut kan, pirate punya tema. So I need you guys untuk decide, fikirkan malam ni dan besok pilih apa tema nak buat, dan kita sediakan bahan-bahan kita. If let's say Kishan nak buat tema pirate, so dah kenal pasti apa benda yang ada dekat pirate. Loceng, apa benda ni, dia punya wheel kapal, ada kotak gold punya stash, dan juga macam-macam stash. So at least dah fikirkan dahulu. Kalau nak buat sekolah, apa fikirkan props apa yang ada kat sekolah, supaya besok kita tinggal nak start lukis, ataupun kalau dah lukis dulu lagi bagus, kita tinggal susun, ambil perspektif yang betul supaya korang punya kerja lagi lancar. Boleh? Boleh. Boleh sir. Right. Boleh boh. Okay. So take your time untuk fikir, tak sampai 24 jam ni lah, apa idea korang nak buat tu. Dan besok macam biasa kita akan start kita punya tutorial dan kita akan buat latihan ya. Okay, sir. Okay, alright. Okey sir. Terima kasih banyak. Okay, sebelum habis kelas jangan lupa isi attendance. Dan tadi saya dah bagi link Rahimi punya. So kalau nak stalk dia punya kerja, stalk kat sini dekat dia punya art station. Dekat IG dia pun dia pakai nama Arcade je. Macam mana ejaan Arcade tu? Arcade. Arcade, okay. Okay, itu Rahimi punya work lah. So banyakkan tengok orang lain punya dekat art station, you guys boleh dapat banyak inspiration. Art station, Pinterest, apa lagi? Macam-macam lagi lah yang lain sekarang. Okay. Dan sebelum habis ni, jemput kita on camera dulu, kita ambil gambar sebelum raya ni. Yay. Lawa background, sir. Thank you. Mood mau raya ni. Raya PKP. MCU 3.0, sir. 2.0. Terus 4,000 orang kena ayu. Macam tak PKP je. Mana yang lain? On camera jom. Jangan main mercun lah. Saya kalau pakai songkok, saya pakai songkok sengit sikit. Baru macam Pak Aziz. Right, ready? Saya nak print screen ni. 1, 2, 3. Okay, thank you semua. Good night. Thank you Selamat sir. malam. Thank you, saya. Selamat Raya. Sampai esok. Terima kasih selalu. Mari. Bye, Encik Remy. Bye. Right. Thank you sir. Thank you.